wasallam. Abi Nadrah Al-Aufi radhiyallahu anhu menyatakan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkenaan khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan dia berada di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam daging yang membonjol sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهري فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع حولها خيالان كأنها ثآلين فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Sarjis radhiyallahu anhu menyatakan aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda bersama-sama sekumpulan dari sahabatnya, maka aku pun berpusing di belakangnya begini, mundar dan mandir. Maka dia pun mengetahui tujuanku. Lalu baginda membuka selendang belakangnya. Aku pun melihat al-khatam di antara dua bahu seperti segenggam di sekelilingnya seperti khilan, iaitu sejenis lumut yang harum. Semuanya bulu. Aku pun kembali menghadapnya dan aku berkata, moga-moga Allah mengampunkan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda berkata, dan untukmu jua. Para hadirin berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memohon ampun bagimu. Jawab Abdullah, ya, dan untuk kamu sekalian. Kemudian dia membaca ayat, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan orang yang beriman lelaki dan perempuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baturan lain tak baca ikhlas. Subhanallah, di dalam buku saya ditulis dekat sini tamma walillahil hamd majlis al-awwal di tarikh 15 bulan 9 tahun 2023. Di bacaan yang 2023 pun kita habis di hadis ini, majlis yang pertama. Masya Allah. Baik, ada orang lain nak tolong? Bismillah. InsyaAllah. Oh, Ustaz nak baca? Baik, yalla Ustaz baca sikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bi ilayhi hadatsana Ali bin Hujr. أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نصف أذنيه. نعم. بسم الله. Allahumma salli ala Muhammad. Bab ketiga berkaitan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 24. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tengah dua telinga baginda sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا هناد بن السري حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة صلى الله عليه وسلم. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bekas air. Baginda memiliki rambut yang panjangnya tidak sampai ke bahu dan tidak sampai ke bahagian bawah cuping telinga sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. وبه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bara' ibnu Azib radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tubuh yang berukuran sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Bahagian di antara bahunya lebar. Rambut bahagian depan baginda sampai di bawah cuping telinga. Sallallahu Alaihi Wasallam. وبه صلى الله عليه وسلم وبه حدثنا محمد بن بشار. Ingatkan pada diri saya dan juga kepada semua di masa dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita cakap hari itu kalau boleh kita lagi banyak di masa bacaan bahasa Arab kita salawat di awal di akhir, di masa dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa terjemahan pun buat benda yang sama. Mudah-mudahan banyakkan majlis kita dalamnya adalah salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا وهب بن جرير حدثنا وهب بن جرير بن أبي حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. Qatadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Anas, bagaimanakah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas menjawab, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah antara kerinting dan lurus, sementara panjangnya mencecah bahagian bawah cuping telinga. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنه قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها نعم قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر نعم. Sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani binti Abu Talib radhiyallahu anha menyatakan pada ketika Fathul Makkah, ini penaklukan kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah dengan rambut yang diikat dengan 4 ikatan. نعم. وبه حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إلى أنصاف أذنيه صلى الله عليه وسلم. Anas radhiyallahu anhu menyatakan panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di setengah 2 telinganya. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه. نعم. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membiarkan rambut baginda terurai. Ketika itu orang musyrik merapikan rambut mereka, yakni menyikatnya ke arah tepi dan membelah di tengah. Sedangkan ahlul kitab sentiasa membiarkan rambut mereka terurai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka meniru perilaku ahlul kitab selama belum ada ketentuan dari Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa merapikan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا ضفائر 4. Sallallahu alaihi wasallam.
Ummu Hani binti Abu Talib radhiyallahu anha menyatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya diikat menjadi 4 anyaman. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Nah, babu kita bagi sikit tentang bab yang kita baca, babu ma jaa fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf saya baca lebih sikit dulu, kemudian supaya kita jaga masa untuk semua. Dan insyaAllah kita ada masa dan cukup biiznillah untuk kita tamat kitab ini tanpa kita laju-laju sangat. Alhamdulillah. Babu ma jaa fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini lalu dengan hadis bab ini lalu dengan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rambutnya ila syahmati udhunai, sampai sini adalah sampai bahagian sini juga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau qasar, kalau pendek rambutnya adalah sampai sini, kalau panjang sampai sampai dekat sini. Adalah dalam bab ini bab yang sangat penting, kena jaga tentang rambut. Rambut ini adalah ada hak untuknya. Yang ini nanti sekejap lagi akan bab yang seterusnya, bab ma jaa fi tarajuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikat rambutnya, maksud sikat rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Cara macam Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga rambutnya bukan adalah maknanya kalau orang panjangkan rambut kata sunnah, basuh tak basuh, panjang rambut panjang tak kemas, tak, bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat seperti itu. Nah, dan nikub tengok pada keadaan orang itu. Yani orang itu adalah pakai contoh bagi rambut panjang, boleh ke tidak? Dia kata sunnah. Nah, sunnah apa tujuan kamu? Kamu betul-betul sunnah ke atau tasyabbuh? Atau kamu buat seperti itu adalah untuk tasyabbuh? Tasyabbuh maknanya seperti perempuan. Tujuan kamu adalah menunjuk-nunjuk, itu sunnah? Tak. Kalau tasyabbuh waliyazbillah, dosa nanti jadi. Nah, Nabi SAW naha anil qadar. Apa maksud qadar? Yani orang potong rambut di tempat lain tak tutup, tak potong. Contoh yang kita nampak sekarang zaman ini, orang potong rambut sini habis, pendek sangat, dah macam kosong, zero. Lepas tu atas rambut banyak. Ini adalah qaza' yusamma. Ini dipanggilkan qaza'. Nabi sallallahu alaihi wasallam larangkan orang buat seperti itu. Baik, orang kata tentang bab ini bagaimana yang boleh. Kena pergi apabila dia bagi kedai potong rambut semua, bukan potong tempat tak potong. Okey. Dan contohnya ada orang macam dia buat nipis panjang, tanpa ada line, tanpa ada benda tu, tidak ada masalah insya-Allah dalam bab ini. Tetapi kalau ada dipotong, cara-cara potong itu tasyabbuh dengan orang kafir, itu pun kita kena hati-hati dengan bab ini. Kena jaga. Jangan ada orang datang dia kata apa, sunnah rambut panjang. Nah, insya-Allah. Jadi jangan adalah orang kata apa, sunnahlah buat rambut panjang, lepas tu buat rambut panjang jalan buat tunjuk-tunjuk pada orang. Laisa hakala. Bukan seperti itu. Dan ini bab yang sangat pentinglah, kena jagalah tentang hal ini. Subhanallah. Banyak pada orang kata apa, sunnah. Naam sunnah. Lakin Nabi SAW bukan adalah syaratnya adalah untuk menunjuk pada orang. Nabi SAW selalu keadaannya pakai serban, pakai kuluntua, pakai macam topi lah dekat rumahnya pun, menjaga tentang bab ini. Subhanallah. Nabi SAW bukan adalah tunjuk untuk rambut panjang tu nak tunjuk-tunjukkan. Tak, kanat adatul Arab. Di masa itu adat orang Arab di masa itu adalah kebanyakan orang panjang, rambutnya panjang. Walaupun lelaki adalah rambutnya panjang. Tak adalah sama macam zaman kita ini adalah bagi nipis rata ke ada mesin yang rata.
Kalau dia tak rasa nampak. macam tu lebih selesa. Jadi di zaman Arab dahulu memang orang tu rambut adalah banyak yang menjaga rambutnya panjang. Sampai dia ada mengikat seperti mana lalu Nabi SAW pun ikat dengan 4. Jadi itu adalah pada bab ini bukan tak boleh tapi dengan jaga-jaga tentang bab ini. Naam. Arif wahid al-ashkhas, saya kenal seorang kisahnya, dia kata buat semua sunnah Nabi SAW dia sudah amalkan kecuali ini. Subhanallah. Kalau tak silap wallahu a'lam Imam Haddad, kalau tak silap saya pernah dengar pada seorang guru, dia kata semua sunnah Nabi dia sudah alhamdulillah amalkan, kecuali adalah untuk apa? Untuk rambut. Untuk rambut panjang. Itulah wallahu a'lam. Nah, jadi subhanallah pada bab ini kita kena jaga tentang bab ini. Tentang bab yang sebelumnya, bab yang pertama yang kita baca tentang bab khatam nubuwah, tanda dalam untuk nubuwah. Dalam bab ini subhanallah, yani bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan dari awal, dari bab pertama yang kita belajar semalam sampai hari ini, semua benda sahabat sebut satu persatu, semua betul-betul sebut benda itu. Menunjukkan pada kita apa? Menunjukkan pada kita bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia tengok sampai betul-betul dah ingat macam mana bentuk, macam mana rambutnya sampai mana, macam mana nanti contoh pada cara makan, cara minum, semua itu ada di dalam kitab ini kita akan belajar. Yani hadza in dalla ala syai' yadullu ala hubb as-sahabah li Nabi alaihi salatu wasallam. Sebab sahabat sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat, dan dia menjaga tentang bab ini sangat sampai dia tahu bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Wallahu a'lam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi tarajjul Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bihi hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, hadatsana Ma'an bin Isa, hadatsana Malik bin Anas عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض. نعم. Bab nombor 4, bab mengenai sikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nombor 32, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku menyikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku kedatangan haid. Nah, yani hadis ini Sayyidah Aisyah beritahu dia dalam keadaan haid adalah dia sikat rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman dahulu, dulu apabila perempuan dia dalam keadaan haid, dia tidak buat apa-apa, tak masak, tak macam dia jauh pada suaminya, adalah macam tak buat apa-apa. Yang dia datang sampai adalah di zaman dulu sebelum Islam, orang itu perempuan yang dalam keadaan haid, dia pergi ambil satu tempat, duduk di tempat itu, tak keluar pada tempat itu, tak campur dengan orang. Sebab orang tu dia rasa perempuan ni haid, tak boleh jauhkan, tak boleh masak, tak boleh buat apa-apa, semua jauh. Keadaannya seperti itu. Apabila datang Islam, a'azzal mar'ah. Apabila datang Islam, muliakan pada wanita, subhanallah, dan menajarkan pada semua di masa itu adalah Islam bukan seperti itu. Haid itu bukan pada tangannya. Jadi tidak masalah pada bab ini. Fahadha dalil adalah ini menunjukkan pada yad al-mar'ah al-haid yaduha tahirah, perempuan yang dalam keadaan haid dalam tangannya tahir, tidak ada najis, maksudnya suci. Jadi pada bab ini menunjukkan Islam bagaimana untuk bab ini. Di zaman dahulu, mungkin zaman kita dah ma'ruf, tak ada apa, tapi di zaman dahulu adalah bab ini adalah dia sampai tak masak, sampai tak buat apa-apa pada amalan. Maksudnya dia asin, dia jauhkan pada orang. Itu adalah menunjukkan bagaimana Islam adalah memuliakan pada wanita.
وبالله حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا الربيع بن الصبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكسر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكسر القناع حتى كان ثوبه ثوب زيات صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memperbanyakkan minyak rambut, merapikan janggut serta sering memakai penutup kepala hingga pakaian baginda menyerupai pakaian penjual minyak sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, yani menjagalah. Ini yang tidak tadi kita sebut. Nak panjang rambut boleh, tapi jaga. Nabi SAW letak minyak dekat rambut, sikat rambutnya, sikat juga lihiyatahu, janggutnya pun Nabi SAW sikat. Bukan adalah sekarang yang kita nampak, minta maaf lah sebut. Orang nak jaga sunnah ada janggut, lepas tu sini panjang, sini tak ada, macam pendek, macam tak rata, dia kata tak potong. Kalau tak potong, dia kata sunnah lah. Sunnah bukan macam tu, sunnah pun kena tahzib, dipanggilkan tahzibul lihya, yang menjagakan betul-betul, jaga tentang bab ini, bukan sini panjang, sini pendek, sini la, ma'asuhada, kata sunnah. Sunnah ini adalah pun al-mu'min, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah SWT suka orang yang jagalah pada bab ini, macam untuk orang lelaki kata apa, jaga betul-betul tentang bab ini. Tapi kalau orang panjangkan rambut, lepas tu panjangkan janggutnya, lepas tu pakai yani al-ghair mu'tad inda nas, yani pakai pakaian yang mungkin memang tu pakaian dahulu, tapi di zaman kita ini orang tak pakai macam tu. Jadi kata semua sunnah. Apabila jika macam tu, yani yunaffir nas minhu, bagi orang jauh badannya. Nak jaga sunnah, pakai pakaian sunnah, tak ada masalah. Pakai pakaian sunnah, jaga badan betul-betul, pada keadaan ni keluar dengan keadaan yang baik, indah, bagus, bukan adalah dengan keadaan orang lari pada kamu. Dan faedah Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, khamsun lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhunna fi safarin wala hadar. 5 benda adalah Nabi SAW tak tinggal dalam keadaan dia duduk di Madinah ataupun di Makkah, ataupun apabila dia musafir. Dan dalam riwayat yang lain 7 benda. Yang pertama al-mir'ah, cermin untuk tengok diri. Al-makhala, untuk selap. Al-misht, sikat. Qarulat ad-duhun adalah untuk minyak wangi juga, ataupun untuk minyak untuk rambut. As-siwak, kayu sugi. Al-miqas, al-miqas, dan juga al-madri, ataupun dipanggilkan udun fi sya'r li'alla yaltasaq asy-sya'r bi ba'dihi, adalah satu batang badan kayu yang letak di rambut supaya tak melekat di antaranya. Itu adalah di antara benda yang Nabi SAW tidak tinggalkan. Jadi ini adalah di antara benda yang Nabi SAW selalu menjaga. Mir'ah, makhala, al-misht, qarur ad-duhun, siwak, dan al-miqas, dan juga al-madri ataupun al-madra. Al-madra bil-fatah, wallahu a'lam. Naam. Allahumma salli alaihi sayyidina Rasulullah. Seterusnya, hadis yang seterusnya. وبه حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل صلى الله عليه وسلم. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan
ketika bersuci, menyikat rambut dan ketika mengenakan sandal, yang ini kasut selipan. Sallallahu alaihi wasallam. Tengok hal baginda Nabi Muhammad SAW bagaimana dia mula semua dengan kanan. Ini adalah benda yang baik. Tapi kenapa mula dengan kanan? Tafaul, sangka baik. Macam wa ashabul yamin, ada ponten kan ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Orang yang pegang, yang terima kitabnya dengan tangan yang kanan, itu adalah ahli syurga kan. Nabi SAW yuhibbu tayammun, ya, suka pada apa semua dengan kanan, bermulaannya dengan kanan. Adakah ini amalan untuk semua? Tak. Dukhul baitul khala, masuk kepada tandas, masuk dengan tangan kiri, dengan kaki kiri, afwan, masuk dengan kaki kiri adalah al-istinja, bersihkan di masa tandas pun dengan tangan kiri. Benda yang qal Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qa'idah الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل ما كان بباب التكريم وما كان بضده فاستحب فيه التياسر. Nah, maksud pada bab ini, apa yang benda yang baik kita buat dengan kanan, benda yang selain badannya adalah maksud yang tidak baik adalah buat dengan kiri. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. ومن حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا. نعم. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami merapikan rambut secara berlebihan kecuali hanya sesekali. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi hadatsana al-Hasan ibn Arafah hadatsana Abdus Salam ibn Harb عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي. نعم. عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترجل غبا. Sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Humaid bin Abdul Rahman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyikatkan rambutnya hanya sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha, ini adalah untuk menunjukkan pada kita, janganlah lelaki, kaum lelaki ni sibuk sekejap nak bagi sikat rambut pegang. Nah, jangan adalah sampai terlebih-lebih. Nabi SAW tak buat seperti itu. Riba kan, dan buat benda tu jangan adalah sampai sekejap nak jaga handsome, nak jaga. Lah, bukan seperti itu. Naam, menjaga tentang bab ini awal-awal, tapi jangan terjadi terlebih tentang bab ini. Dan hadis yang akhir yang kita baca dikata apa? Ar-rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada seorang lagi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sebut nama ni. Kata Abdullah bin Mughaffal. Nah, kita lalu dengan kita. Nah, Mughaffal bil fath al fa. Mughaffal adalah yang kata tiga nama ini. Baik, adakah ada masalah kalau tak sebut nama sahabat itu? Tidak. Kenapa? Disebabkan semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kira adil, orang yang thiqah, orang yang kira tidak bukan daripada golongan orang yang menipu. Nah, orang yang baik. Jadi tidak ada masalah tentang baru. Mana darasna fi hadzal yawm, apa yang kita belajar pada hari ini untuk kita jaga dalam kehidupan kita. Satu adalah tentang rambut. Nak jaga kena jaga pada rambut, nak buat panjang, nak jaga
menjaga seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tak boleh, tetapi jaga pada bab ini. Jika panjangkan rambut ini adalah untuk menunjuk-nunjuk dan juga adalah adalah seperti perempuan, waliyadzubillah, tasyabbuh bin nisa fa yadkhul fil hurmah, jadi adalah haram, dimasukkan dalam bab haram rambut itu panjang. Tapi kalau orang itu tujuannya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah tidak ada masalah. Kalau sudah panjangkan rambut, jangan lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang jaga rambutnya. Jadi rambut pun tu akan kena apa? Kena jaga rambut itu, jangan adalah terbiar, tidak menjaga, tidak membersihkan. Semua itu adalah kena jaga juga. Dan menunjukkan pada hadis yang bab yang pertama yang kita baca tentang khatam nubuwah dan nubuwah pada Nabi Muhammad SAW, bagaimana sahabat Nabi SAW menjaga untuk apa? Untuk nak tengok Nabi SAW dalam semua dan menjaga pada bab ini, nak sampai itu untuk menunjukkan apa yang bab ini, sampai sahabat boleh sebut rambut Nabi bagaimana syaratnya, bagaimana pakaian Nabi SAW dan sebagainya. Itu menunjukkan apa? Hubbun sahabat Nabi SAW, sayang sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu taala a'lam. Tamma walillahi alhamd. Al-majlis al-thani, majlis yang kedua hari ini, alhamdulillah, pada 19 bulan 8. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadza wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa nabiyina wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتسر بها امورنا وتقضي بها جميع حوائجنا وقضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن امه محمد. استرنا واستر علينا واستر امه محمد في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بارك الله فيكم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok insyaAllah. Syukur semua hadir awal insyaAllah. Allah fikum. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Recording stop.